Dari apa yang saya faham mukadimah yang disampaikan oleh Haifa, kita sekarang berbicara tentang orang Melayu. Pada pandangan saya, orang Melayu itu adalah merupakan tonggak dari sudut politik yang tidak dapat kita nafikan. Tonggak ini tidak akan dapat memimpin negara ini tanpa kekuatan yang ada di kalangan pemimpin-pemimpin politik Melayu. Saya juga ingin menjelaskan bahawa saya sangat gembira dengan apa yang telah dibentangkan sebentar tadi oleh saudara Hussamuddin, bahawa pola pengundian itu sudah mula kita kata berganjak, daripada pola pengundian yang party base ataupun pola pengundian yang terpengaruh dengan parti, sekarang telah berganjak kepada pola pengundian di kalangan 40 ke bawah khususnya, kepada pola pengundian isu dan juga calon itu sendiri. Jadi bermakna, kalau kita bercakap dalam konteks Melayu secara framework ataupun kerangka pengundi, kita tidak lagi terperosok dalam satu perangkap minda yang melihat Melayu itu hanya dari sudut kepartian semata-mata. Ia dilihat kepada bagaimana isu yang melibatkan soal kepentingan negara, isu yang melibatkan soal kepentingan demokrasi, isu yang melibatkan soal kepentingan masa depan anak-anak dan generasi, serta kekukuhan atau kesejahteraan ekonomi dan kestabilan politik itu menjadi perkiraan kepada pola pengundian yang disebut secara umum tadi, iaitu isu dan juga calon yang membawa isu-isu ini. Saya gembira kerana selama ini kita terperangkap seperti yang disebut oleh Haifa tadi, kita terperangkap dengan satu mindset. Saya selalu sebut mindset ini lebih kepada jerangkap sebenarnya. Dia jadi satu mind trap bahawa bila kata politik Melayu, maka Melayu itu UMNO, UMNO itu Melayu, yang Islam pula, Islam itu PAS, PAS itu Islam. Kedua-dua pemikiran ini, bagi pandangan saya hari ini, semakin hari semakin terhakis. Bukan sahaja kerana kegagalan Parti Melayu yang terbesar ini dapat menyesuaikan diri dengan keadaan semasa, tapi juga trend anjakan pola pengundi tadi membantu lebih cepat jerangkap ini di dalam minda orang Melayu, menyebabkan orang kata isu Melayu itu UMNO, UMNO itu Melayu, Islam itu PAS, PAS itu Islam, sudah tidak relevan lagi. Di atas sebab isu itu bukan lagi menjadi satu keutamaan kerana para pengundi melihat apa yang lebih utama ialah isu yang dibawa, kejayaan yang telah dibuktikan, dan kalau dulu orang Melayu khususnya, mereka tidak dapat melihat parti lain yang lebih baik dari kalangan orang Melayu yang boleh membawa masalah-masalah Islam dan juga isu Melayu. Tapi pada apa yang disebut tadi, kejayaan Pakatan Harapan yang tonggak daripada Parti Melayu itu adalah daripada Amanah dan juga Bersatu pada ketika itu, ia telah menggambarkan bahawa adanya alternatif di kalangan pimpinan politik Melayu yang mampu menggarap isu Melayu dan Islam ini dalam kerangka yang lebih dinamik, progresif dan lebih penting, integriti yang disebut tadi yang semakin terhakis. Jadi, apa yang saya nak tekankan di sini ialah di sebalik apa saja yang kita luahkan kekecewaan kita
terhadap ramai parti politik, banyaknya parti politik menggambarkan perpecahan di kalangan pengundi Melayu, saya tidak fikir itu kekal sebagai satu prinsip, tetapi ia merupakan transformasi orang Melayu kepada mereka mengeluarkan perangkap yang selama ini terperangkap mereka di dalamnya untuk melihat satu ufuk yang lebih besar, bahawa adanya parti-parti politik Melayu yang lain yang mampu membawa dengan lebih baik. Sebab itu saya menyatakan di sini, Haifa, kalau kita nak bandingkan dengan pengundi Cina, saya terpaksa cakap ini dengan melihat gaya berfikir dan trend pengundian orang Cina. Mereka tidak terperangkap dengan konsep MCA Cina, Cina MCA, DAP Cina, Cina DAP. Mereka tidak terperangkap dalam konsep yang orang Melayu terperangkap selama ini. Mereka mengundi di atas satu keinginan untuk melihat perkara yang lebih besar yang boleh menyatukan rakyat Malaysia, iaitu soal integriti, soal rasuah, soal walaupun MCA pernah mengakui mereka lah yang mewakili China, tapi satu ketika apabila MCA hilang integriti dalam kes-kes besar seperti koperasi MCA, seperti banyak lagi kes-kes yang terbabit dengan pemimpin mereka dan juga ketua-ketua dan pemimpin mereka dan parti secara menyeluruh, orang Cina berpindah. Mereka berganjak. Bukan kerana mereka anggap hanya MCA saja yang boleh bela kaum dia, tapi ada satu benda besar yang mereka melihat, bahawa soal integriti kita tidak boleh kompromi. Begitulah juga politik orang Melayu. Kalau kita melihat trend di dalam pilihan raya umum 2018 baru-baru ini, dan saudara Hisom boleh justifikasi apa yang saya sebut ini, iaitu pengundian ketika itu tidak lagi tersekat dengan isu yang lapuk ini, iaitu UMNO Melayu, Melayu UMNO, PAS Islam, Islam adalah PAS. Tetapi orang Melayu sendiri ketika mengundi ialah mereka menolak rasuah. Mereka menolak pemimpin yang tidak ada integriti. Kerana waktu itu kes 1MDB berada di kemuncaknya. Kes tabung haji berada di kemuncaknya sebelum PRU 2018. Jadi kes Felda, kes Mara, perkara-perkara ini menjadi satu faktor besar orang Melayu menolak pemimpin-pemimpin ini dan mereka bersedia untuk memilih alternatif yang ada pada waktu itu, iaitu Pakatan Harapan. Tapi ini juga memberi jawapan kepada isu yang ketika kita menjadi kerajaan. Banyak isu-isu Melayu dimainkan khususnya kepada pentadbiran Islam tentang tabung haji, aset dijual, orang Islam tidak dibela. Semua itu, Haifa, tidak lain tidak bukan menjawab persoalan bahawa UMNO dan PAS telah mula gusar dan bimbang. Ya, doktrin lapuk ini semakin hari semakin terhakis. Jadi bagi saya, untuk memulakan diskusi kita, kerana kita bercakap tentang Melayu, tentang perpaduan Melayu, saya menyatakan perpaduan Melayu hari ini adalah perpaduan melawan pemimpin-pemimpin yang rasuah dan melawan kerajaan yang tidak ada integriti. Itulah teras dan paksi orang Melayu dapat bersatu padu. Baik, terima kasih Datuk Sri. Datuk Sri tadi, Datuk Sri ada mengatakan bahawa rakyat kita tidak dapat lari dengan ideologi bahawa UMNO itu Melayu dan Melayu itu UMNO. Saya tertarik dengan ungkapan ini. Tapi bagaimana pandangan Datuk Sri apabila Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mendesak untuk mengadakan pilihan raya umum ke-15 agar dipercepatkan kerana jika tidak Barisan Nasional bakal tewas. Beliau menganggap ini adalah masa terbaik untuk UMNO kembali berkuasa. Jadi pada pandangan Datuk Seri, adakah desakan ini signifikan untuk mengembalikan semula kuasa politik orang Melayu untuk lebih stabil? Saya tidak fikir kenyataan Zahid itu menjurus kepada apa yang Haifa cadangkan tadi. Saya menentang sekeras-kerasnya cadangan itu kerana kestabilan politik orang Melayu tidak bergantung kepada
UMNO maupun PAS, tetapi kestabilan politik orang Melayu bergantung kepada sejauh mana orang Melayu mahu menerima parti dan pemimpin yang berintegriti, parti dan pemimpin yang menjamin kesejahteraan negara ini, ekonominya, dan juga perpaduan di kalangan berbagai kaum dalam negara ini. Dan lebih buruk pada itu, Haifa, ini saya punya pandangan bahawa desakan Zahid untuk mengadakan pilihan raya lebih awal, dari bacaan saya dan dari gerak-geri apa yang kita lihat dalam perkembangan politik semasa hari ini, tidak langsung ada kena-mengena dengan kestabilan politik. Saya menyatakan ia lebih kepada kluster mahkamah nak selamatkan diri mereka daripada tuhmahan, tuduhan, dakwaan yang semakin hari prima facie atau asas dakwaan itu semakin kukuh. Dan bagaimana Datuk Seri Najib dan juga Datin Rosmah telah membuktikan bahawa berlaku satu besar-besaran rasuah, ya, yang terlindung di sebalik wajah Melayu yang mendakwa-dakwi. Inilah perpaduan, inilah mereka yang membela orang Melayu, sudah semakin terurai. Saya menganggap apa yang berlaku hari ini dan hari-hari kemudian, jangan lupa Zahid 15 September akan ditentukan nasib dia. Bung Muhtar tadi telah ditentukan nasib dia. 5 September akan ditentukan Datuk Seri Aziz Rahim. Semua mereka ini adalah bukan mereka secara peribadi, saya tidak berminat untuk melihat peribadi, tetapi keseluruhan kasus-kasus ini, kes-kes ini melambangkan kejatuhan sebuah ketuanan Melayu yang menganggap diri mereka Melayu. Melayu itu mereka adalah saat-saat kehancuran yang dilihat oleh semua orang Melayu. Maka apakah orang Melayu tidak fikir lagi bahawa mereka perlu kepada satu alternatif untuk mereka keluar daripada model selama ini yang telah terbukti akhirnya model itu bukan untuk orang Melayu, tetapi untuk kelompok-kelompok yang duduk berpayung di bawah kronisma ini telah merancangkan seluruh program orang Melayu untuk jauh ke hadapan. Jadi bagi saya tidak merumuskan kenyataan Zahid itu sebagai mahu dan inginkan kestabilan, tetapi ia lebih kepada menyelamatkan tengkuk-tengkuk mereka daripada dakwaan yang semakin hari semakin jelas satu persatu terbongkar, dan ini menandai keruntuhan ketuanan Melayu dalam maksud yang selama ini diterima Melayu itu UMNO, UMNO itu Melayu, ia sudah berakhir. Jadi orang Melayu apa pilihannya? Takkan dia nak berpaut kepada sesuatu yang sudah berakhir. Dia perlu buka minda dia. Dan tadi diwajarkan apa yang Saudara Husam kata, sekarang orang tak fikir dah begitu. Orang fikir isu, orang fikir siapa calon. No more isu yang kepartian yang menyebabkan saya anggap ianya sebagai jerat minda kepada orang Melayu.